Perlawanan pilihan Liga Super 2023 LS6 JDT bertemu Sabah FC di Stadium Sultan Ibrahim. Ini merupakan perlawanan tumpuan kerana kedua-dua pasukan masih belum tewas setelah 5 perlawanan. JDT di puncak liga dengan 15 mata manakala Sabah FC mengikuti rapat di kedudukan kedua dengan 13 mata. Ini adalah perlawanan merebut tahta liga. Kesebelasan dan formasi. JDT bermula dengan 4-3-3. Tiada yang aneh dengan formasi atas kertas JDT ini kerana kita tahu di dalam padang formasi dan sistem ini akan mencair dengan sendirinya. Tiada Bergson di trio serangan, Diogo sebagai number 9 diapit Forestieri dan Arif Aiman. Gandingan back four seperti biasa dan Hong Wan mengambil tempat sebagai defensive midfielder. Beliau diapit Enric Dos Santos dan juga Juan Muniz. Sabah FC pula bermain dengan sistem back 3, gandingan Irfan Zakaria, Gabriel Perez dan juga Dominic Tan. Dua di tengah adalah gandingan Irfan Fazail bersama Pak Tesu dengan trio serangan adalah Jaiton Da Silva, Darren Lock dan juga Sadir Ramdhani. Rizal Ghazali dan Kwang Mingko bertindak selaku wing back. Separuh masa pertama, JDT memulakan permainan seperti biasa, membina janaan serangan dari bawah. Sabah FC cuba bermain high pressing tetapi struktur high press mereka tidak menyukarkan JDT yang sudah sangat terlatih menghadapi situasi begitu. JDT melancarkan serangan mereka seperti biasa dengan positional play mereka, rotation yang sangat kerap di bahagian midfield dan juga pertukaran koridor antara pemain dengan lancar dan cair sekali. Seperti dalam klip ini di mana dapat disaksikan bagaimana rotation berlaku antara Hong Wan, Juan Muniz dan juga Enric Dos Santos dengan Enric lebih cenderung berada di wide area sisi kiri. Manakala Juan Muniz pula lebih kerap membantu Hong Wan mengambil peranan sebagai pivot. Sabah FC juga cuba merencanakan serangan mereka dari bawah, namun mereka kesulitan. Gandingan midfield JDT iaitu Enric Dos Santos, Hong Wan dan Juan Muniz menguasai bahagian midfield menenggelamkan gandingan Pak Tesu bersama Irfan Fazail meskipun Jelton kerap drop untuk mengimbangkan jumlah 3 lawan 3 di situ. Tetapi mobility dan awareness trio midfield JDT yang sentiasa melakukan rotation menyukarkan Sabah FC untuk mencengkam bahagian tengah. Lihat di sini bagaimana Sabah FC kesulitan untuk playing out from the back. Sabah FC hadir dengan game plan yang jelas iaitu bermain high pressing untuk menyukarkan JDT playing out from the back. Di awal permainan, plan mereka ini kelihatan agak menyukarkan JDT. Namun bezanya dengan JDT, Sabah FC tidak melakukan counter press setelah kehilangan bola. Mereka lebih banyak bertahan dalam line.
Lihat di sini bagaimana JDT terus melakukan counter press setelah kehilangan bola untuk menghalang Sabah FC daripada melakukan transisi. Gol pertama JDT terhasil daripada transisi counter attack yang sangat berbahaya dan mematikan. Mereka bertukar daripada bertahan kepada menyerang dengan sangat lancar. Selepas ketinggalan 0-1, Sabah FC tetap dengan game plan mereka iaitu high pressing untuk menyukarkan JDT. Ada ketikanya Sabah FC dan JDT bertukar giliran menyerang, namun Sabah FC tidak tenang ketika transisi manakala JDT lebih mengawal tempo kerana mereka sudah mendahului permainan. Selain melakukan high press, Sabah FC jarang atau mengelak untuk bertahan secara low block. Mereka tidak ingin menjemput JDT menyerang mereka secara bertubi-tubi. Seperti dinyatakan, Sabah FC tidak terlalu baik dalam transisi kerana shape mereka ketika bertahan. Melakukan hantaran jauh kepada seorang penyerang di atas tidak akan membahayakan JDT. Jika tidak melakukan high press, Sabah FC bertahan dalam shape 1-4-5 di mid block. Atau kadang-kala ia menjadi 2-3-5, namun tiada masalah bagi JDT kerana mereka tenang dan sabar menggerakkan mid block Sabah FC ini menggunakan bola bagi mencari celah dan ruang. Seperti dalam klip ini, bagaimana dengan tenang JDT membuka defensive shape 2-3-5 Sabah FC dengan hantaran tepat, cuba mencari pemain between the lines. Jika Sabah FC high press, JDT masih tetap punya cara untuk melepasi high pressing tersebut dengan mobility dan awareness pemain mereka. Gol kedua JDT adalah individual brilliance Juan Muniz dan bukti bahawa midfield Sabah FC ditenggelamkan JDT. Separuh masa kedua, Sabah FC cuba mencari gol di separuh masa kedua dengan game plan yang sama seperti di separuh masa pertama, iaitu dengan menekan JDT dengan high pressing tetapi dengan lebih agresif dan bersungguh-sungguh. Namun JDT tetap mempamerkan kualiti mereka. Seperti contohnya di sini, Sabah FC tetap dengan high pressing yang berstruktur lemah mereka dan mereka meninggikan defensive line. Tetapi itu hanya memberi kelebihan kepada JDT untuk menyerang dan mengeksploitasi ruang di belakang defensive line yang tinggi itu. Di sini sekali lagi defensive line yang tinggi oleh Sabah FC dengan mudah dilepasi dan dieksploitasi oleh JDT untuk melancarkan serangan mereka yang agak berbahaya.
Sabah FC tetap positif dan berusaha mencari gol dengan bermain secara menyerang di separuh masa kedua. Lihat di sini mereka menghantar ramai pemain mereka di dalam half JDT. Dan bagaimana Dominic Tan turut terlibat aktif dalam janaan serangan Sabah FC. Ketinggalan 0-2, Dato' Ong Kim Swee memasukkan Stuart Wilkin bagi menggantikan Darren Lock yang kepenatan melakukan pressing. Kemasukan Wilkins selaku false nine sedikit membantu Sabah FC dalam janaan serangan mereka di separuh masa kedua. Gol ketiga JDT hadir ketika Sabah FC sudah hilang fokus dan kepenatan. Mereka tidak lagi melakukan high pressing. Dengan mudah defensive line mereka dilepasi dan tiada pemain defensive midfielder mengawal Syahmi Syafari untuk menghalang jaringan tersebut daripada berlaku. Begitu juga untuk gol keempat JDT yang terhasil dengan mudah. High pressing yang tidak berstruktur ini dilepasi dengan hanya satu hantaran dan high defensive line Sabah FC juga ditewaskan dengan sangat mudah untuk memberikan gol kepada Fernando Forestieri. Mujur saja Wak Am tidak mengulangi gol voli beliau yang pernah menewaskan Edwin van der Sar suatu ketika dahulu.